Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk kongsikan, kalau siapa yang mendengar video ni ataupun melihat video ini sekarang ni, waktu rakaman jam 4.51 15 Oktober hari Selasa 2024. Kalau melihat ataupun mendengar rakaman ni, mohon doanya lah untuk adik saya, khususnya Muhammad Abu Muhsin bin Muhammad Johan yang sekarang berada di ICU ataupun unit jagaran rapi di Hospital Tan Tock Seng, Singapura, yang dia sekarang ni sedang mengalami ketumbuhan lah dalam otaknya. Untuk seterusnya tak apalah, saya ceritalah kan. Kalau nak message kan ataupun nak WhatsApp, nak cerita dia punya detail dia, kadang panjang sangat ataupun mungkin kurang faham detailnya kan. Jadi saya ceritalah sedikit sebanyak. Kalau gambar tu tak adalah, sebab dalam hospital ataupun dalam ICU tak boleh ambil gambar, khususnya gambar tumor yang dalam otak tu ataupun ketumbuhan dalam otak tu. Nanti saya cuba ambil gambar yang seakan-akan macam gambar MRI untuk adik saya tu lah. Jadi pagi tadi kami lah 5 orang, ayah saya, isterinya Mozin, Umi, Umu, masuk saya berada di hospital sebab doktor nak jumpa saya untuk menerangkan tentang keadaan Mozin dan selanjutnya. Jadi pagi tadi yang kami jumpa ialah Dr. Vincent. Dr. Vincent iaitu doktor senior ataupun ketua bedah, ketua pakar bedah ke macam mana tak pasti, sebab tak catat hafal dia apa yang mereka perbualkan tu. Jadi saya pun tak catat, jadi tak ingat, tapi dia ketua senior untuk hospital Tan Tock Seng tu, ketua pakar bedah ataupun ketua pada hospital tu tak pasti. Dia ambil alih untuk pembedahan ni pun sebab dia antara yang paling senior ataupun paling senior lah, maksudnya paling atas sekali lah istilahnya kan, paling atas untuk ambil alih pembedahan ni. Kalau tak, dia akan bagi pada spesialis ataupun doktor pakar bedah yang lain. Tapi pakar bedah yang lain semua outstation, betul-betul semua outstation. Ada yang seminggu lah ataupun minggu depan lah. Ada yang kat mana tadi kat luar negara lah, dia ada sebut juga, ada 2 negara dah tak ingat dah, tapi dua negara semua minggu depan baru balik. Jadi kalau nak tunggu, menurut doktor tu, kalau nak tunggu minggu depan baru buat pembedahan ataupun operate, dia agak lama, takut ketumbuhan tu makin merebak dan makin besar. Jadi cerita asalnya bermula daripada Mozin ni awalnya kerap kali lah sakit kepala kan. Mungkin kawan-kawan yang lain yang selalu duduk dengan dia mungkin tahulah, yang dia sering sakit kepala, sering tidur kan, maksudnya lemah lah. Jadi kemuncaannya 2 hari lepas tu, yang bila dia termuntah dan juga, atau 3 hari lepas, dia termuntah dan juga dia pingsan dalam bilik air sebelum subuh dan dibawa ke hospital. Waktu tu lah baru kami tahu yang ada ketumbuhan di dalam otaknya. Jadi ketumbuhan dia tu bukan biasa-biasa ni. Kalau saya ada gambar, saya akan tunjukkan lah. Ketumbuhan tu bukan mula awal tengok, saya lihat ingatkan ke atas. Ketumbuhan ni ingatkan ke atas otak. Biasalah kebanyakannya yang saya perasan, ketumbuhan ke atas, kat tepi ataupun kat kawasan atas, ataupun senang cakap permukaan otak lah kan. Tapi yang ni bukan kat permukaan otak tu. Dia, kalau otak tu bukan ada gambar sebenarnya. Otak tu bentuk otak macam ni kan. Dekat dalam tu, kat tengah-tengah otak, betul tu kat tengah-tengah. Ataupun otak dia bentuk macam lonjong sikit ke belakang, dia sampai ke belakang kan. Ada kat tengah-tengah yang sebelah depan sikit tu. Kira macam kalau ikut daripada atas tu, dekat dalam, kat tengah-tengah. Dia bukan kat kawasan permukaan otak tu, kat tengah-tengah. Agak besar jugalah kalau ikut gambar tu, agak besar gini lah. Membuatkan, kalau permulaan tu membuatkan, kalau kita manusia normal tu, kawasan situ juga ada air. Yang air ingus tu kan daripada otak. Ingus keluar mengalir tu, dia sebenarnya daripada otak juga. Kira macam memang terkumpulnya air kat dalam otak tu lah. Bukan dalam otak, kat kawasan situ lah, bukanlah dalam otak, kat kawasan situ. Nanti dia keluar ingus tu kira macam cecair yang keluar daripada otak lah istilahnya kan. Jadi kawasan situ memang tempat berkumpulnya air. Jadi yang adik saya Mozin ni, dia air tu berkumpul lebih daripada biasa. Cek awal dia lah, air berkumpul daripada biasa, menyebabkan
pressure kat otak dia, itu yang membuatkan dia pingsan. Itu menurut doktor lah. Yang pada awalnya cakap kat situ pun ada pendarahan dan sebagainya. Itu sebelum buat scan, sebelum buat MRI dan sebagainya, itu baru X-ray biasalah. Jadi untuk langkah permulaan untuk tidak stres pada otaknya tu, dia keluarkan dulu, dia tebuk kat mana tak perasan, dia keluarkan air yang bertakung lebih daripada biasa tu, keluarkan dari otak dia supaya otak dia tak stres. Lepas tu baru dia buat MRI lah kan, scan menggunakan MRI tu untuk pastikan dalam tu ada apa. Selepas tu baru tahulah dalam tu ada apa-apa. Jadi menurut doktor pakar tu juga, tadi pagi tu maknanya Selasa 15 Oktober pagi tadi lebih kami jumpa doktor dalam 9.30 pagi tadi. Menurut doktor pembedahan ni 20% je, 20% peluang untuk pulih sepenuhnya lah. Tu doktor bagi tahu siang-siang, sebab dia cakap complicated, betul-betul complicated, ataupun pembedahan yang rumit, complicated kira rumit lah sangat. Bila tanya dia cakap dia pernah bedah keadaan macam gini, tapi dia cakap memang complicated, memang rumit. Dia pun dia kasih jaminan tu 20% untuk berjaya sepenuhnya lah istilahnya. Maksudnya dia cakap Mohsin ni muda kan, umur 30 lebih, 36 kan, jadi apa salah untuk kita beri peluang, menurut doktor tu cakap lah. Maksudnya kalau tak bedah sama, kalau bedah doktor cakap kasih chance lah, maksudnya dia cuba sedaya upaya untuk kasih chance untuk terus hidup, tapi dia bagi peratusan pun 20% je, 20%, bukan 20% untuk hidup, maksudnya 20% untuk berjaya kan, 20%. Jadi pembedahan tu dia nak cuba keluar sebab yang tumor tu ataupun ketumbuhan tu dia tak tahu lagi, ketumbuhan jenis apa ke, macam mana nak rawat dia pun tak tahu lagi, ketumbuhan tu nak keluarkan senang ke susah pun dia tak tahu lagi, keras ke lembik pun dia tak tahu lagi. Jadi dia nak cuba sedaya upaya, sebab menurutnya dia muda lagi kan. Kalau maksudnya kalau tak bedah dia akan terus merebak dan terus mati. Kalau bedah chance dia pun sikit, lebih kurang gitu dia yang ceritakan. Jadi pembedahan ni pun dia cakap 2 ataupun 3% kemungkinan untuk mati, untuk meninggal. Jadi 2-3% kita dengar macam sikit sangat kan, tapi pada dia 2-3% tu banyak. Pada menurut doktor bakar tu 2-3% tu kira banyak. Maksudnya ada je pembedahan sebelum ni yang kurang daripada 2-3%, mungkin 1%, 0.5% untuk dia meninggal kan, tapi pada dia tu 2-3% tu kira tinggi juga. Itu menurut doktor itulah. Jadi untuk kekuatan kami sekeluarga tu, dia kasi tahulah mungkin lepas ni, bukan mungkin lah, maksudnya kemungkinan besar lepas pembedahan ni, kalau dia hidup ataupun sekiranya hidup lagi, dia akan tak normal seperti biasa lah. Jadi complicated tu maksudnya pembedahan tu dia kat dalam ni otak kan, tadi kita cakap kat tengah-tengah kan, jadi dia lebih kurang kat dalam ni, kat tengah-tengah dalam tu. Jadi nak potong macam mana? Kalau potong kat atas ni, takkan nak bagi potong otak kat dalam ni, potong tengah-tengah tak boleh. Dekat tengah belakang pun tak boleh. Belakang lagi ada akar tunjang kan, ada urat tunjang belakang pun tu. Dekat kawasan akar tunjang tu lah. Jadi dia, menurut doktor tu, dia dekat dengan kawasan itulah, nerve mata, nerve perbualan, nerve kita bangun dengan tidur. Banyak nerve ataupun urat saraf yang penting dekat ketumbuhan tu, ataupun ketumbuhan tu dekat dengan urat saraf penting kat tengah-tengah tu. Itu yang membuatkan pembedahan ni rumit dan pembedahan ni complicated. Jadi kat tengah-tengah ni, jadi pembedahan tu dia akan buat 2 fasa, doktor tu cakap. Dia akan potong sebelah sini, cakap potong dulu fasa pertama, besok pagi tu maksudnya hari Rabu 16 Oktober 2024 pagi dia akan buat pembedahan 2 fasa. Yang besok tu daripada pagi sampai malam untuk fasa pertama. Fasa pertama dia akan settlekan, mungkin dia akan maksudnya rehatkan ataupun terbalikkan, maksudnya dia tak tahulah cakap macam mana, dia akan pulihkan, bukan pulihkan semula, maksudnya dia nak cuba betulkan balik ataupun nak settlekan balik yang kawasan sini. Lepas tu dia buat pembedahan kedua kat sebelah tengah ke macam mana, sebab dia kat dalam tu.
Saya sendiri pun tak berapa nak, saya cuba fikir-fikir pun macam tak masuk akal kan. Dia sebab kat akal, kat otak bukan akal. Fikir-fikir balik, macam mana dia nak masuk kat dalam, bukanlah dia nak masuk kan, nak buat pembedahan kat dalam tengah-tengah tu, sedangkan kat kawasan sini penuh dengan barang-barang ataupun penuh dengan contoh mata, hidung kan, telinga dan segalanya lah kat kawasan muka ni kan. Dia punya, jadi dia punya ketumbuhan tu kat ni lah tengah-tengah tu, ataupun mudah cakap belakang mata ni, tapi kat otak. Jadi tak tahulah macam mana nanti 2 hari nanti mungkin lah kasih tahu kan. Jadi dia cakap, doktor tu cakap dia akan keluarkan ketumbuhan tu sebanyak mana yang dia boleh. Dia cakap nak keluarkan semua tak boleh, sebab dia memang kat otak tu, keluarkan semua risiko dia mungkin lebih tinggi lah kan. Jadi dia keluarkan sebanyak mana yang boleh, doktor tu cakap, dan dia buat uji kaji. Uji kaji pada ketumbuhan tu. Maksudnya bila dah keluarkan, dah selepas operasi tu, sekiranya berjaya, dia akan keluarkan ketumbuhan tu, dia akan buat uji kaji nak cek ketumbuhan jenis apa. Kalau boleh seterusnya rawat guna radiasi ke ataupun kemoterapi kan. Kalau yalah buat yang jenis radiation ni lah, guna radiasi, lepas tu dia akan terus buat rawatan yang tu lah. Kalau tak boleh ataupun dia masih pendarahan lagi dalam tu kan, sebab ketumbuhan tu pun membuatkan pendarahan dalam tu. Kalau tak boleh tu pun tak ada jawapan sebenarnya. Maksudnya dia nak akan terus bedah lagi ke, dia akan dia pun tak ada jawapan. Kalau bila dah keluarkan tengok ketumbuhan tu tak boleh rawat guna radiasi kan. Jadi yang baki ketumbuhan tu setakat ni tak ada jawapan lah buat masa ni lah, buat masa sekarang yang tengah recording ni. Jadi ada orang beri salam Jadi untuk tu haraplah mohon doa pada semua, khususnya adik-beradik kan, baik kawan keluarga, ada isteri, ada mak ayah, kawan-kawan, banyak jasa baik adik saya Muhammad Abu Mozin ni lah yang beliau pernah berjasa pada kita semua. Jadi mohon doa lah banyak-banyak, mohon doa lah. Kalau mana solat hajat pun boleh, tapi doa lah banyak-banyak, sebab tadi pun ayah saya ada sebut ketumbuhan tu pun satu makhluk Tuhan juga kan, makhluk Allah. Boleh je ketumbuhan tu hilang sendiri. Banyak juga kes boleh je ketumbuhan tu Allah hilangkan. Sebab banyak aja kes-kes yang ada yang kanser, ada yang ketumbuhan, ada yang buat rawatan secara Islam ataupun doa. Allah ialah kuasa Allah yang datangkan penyakit, Allah jugalah yang baikkan. Allah boleh je hilangkan ketumbuhan tersebut. Jadi nak mohon doa lah pada semua yang mendengar dan juga melihat video ni, yang saya rakamkan dan cuba edit dan keluarkan pada hari ni jugalah, kepada kawan-kawan, kepada keluarga, mak ayah, adik-beradik, pakcik, makcik, saudara mara dan semuanya, untuk banyak-banyakkan doa. Moga Allah permudahkan urusannya. Takdir Allah nak sakitkan ke, nak matikan ke, nak sembuhkan, tu semua atas takdir Allah, atas ketentuan Allah. Tapi kita boleh doa moga-moga dipermudahkan segala urusan dan selamat di dunia dan selamat akhirat. Itu je yang saya harapkan lah. Jadi untuk itu sekian sajalah. InsyaAllah nanti ada update besok lusa selepas pembedahan, InsyaAllah saya cuba update lagi. Itu saja, sekian daripada saya. Wabihi wallahu alam. Satu lagi untuk diingatkan lah, last kali untuk berkongsian bersama lah. Saya sendiri pun banyak dosa, banyak buat salah silap, khususnya pada semua orang kan, kawan-kawan, kaum keluarga, khususnya mak ayah,
dan lain-lain. Jadi mohon ampun dan maaf. Sebab saya ni pun hati kering kan, susah nak menangis, susah nak sedih. Jadi yang saya rasa terkesan ataupun katakan sebab lah, bila melihat tadi pagi kan sempat untuk jumpa ataupun ziarah adik saya sendiri kan, Muhammad Abu Mauzin. Jadi bila waktu kat situ lama-lama tempat tu dia terbatuk-batuk dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar kan. Allahu Akbar. Lepas tu dengarlah, cuba kejut-kejut, dia memang dalam keadaan tidur sentiasa kan. Kalau dia sadar sikit-sikit pun macam mamai-mamai gitu, ataupun macam sedar tak sedar sebab mungkin ubat tidur dia belum habis lagi. Jadi bila kat situ tadi tu dia terbatuk-batuk sikit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan saya tengoklah, saya perhati rupanya lepas tu ada sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu ada asyhadu alla ilaha illallah. Rupanya dia tengah solat. Maksudnya daripada mula Allah Akbar tu saya tengok memang dia tengah solat. Dia Allah Akbar sampailah beri salam, Assalamualaikum. Waktu dia sampai dia beri salam tu nak cubalah gerakkan tangan dia tu kan. Tapi dia memang keadaan tak sedar, maksudnya tengah tutup mata lah, mata dia pun tutup. Cuma terbatuk-batuk sekejap. Mula Allah Akbar, Allah banyak kan dia saja sebut Allah Akbar. Rupanya memang sampai dia beri salam kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu beri salam nak cuba angkat, kira kalau beri salam biasa sapu muka kan, dia cuba angkat tapi tak boleh lah sebab dia lemah. Lepas tu dia dengar Allahumma salam salam, dengar lah walaupun tak jelas tapi dengar sama-sama tu. Tu yang buat kira terkesan lah, walaupun taklah terkesan seterusnya untuk tiba-tiba nak bertaubat nangis kat situ ke, tapi memang sebab lah waktu tu. Sebab belum tahu lagi waktu saya sendiri nanti waktu sakaratul maut, waktu sedang nazak tu, ataupun waktu lagi 40 hari nak meninggal, ataupun dah dekat dengan ajal saya, belum tahu saya boleh sebut tak Allah. So yang dalam keadaan tu pun adik saya, yang saya pun ada banyak salah dengan dia, pun masih boleh sebut Allahu Akbar. Itu saja dari saya. Terima kasih.